Hai semua dan apa kabar? Bertemu lagi kita dalam channel Travel Blog. Sebelum saya teruskan video ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak pada semua yang menyambut Hari Gawai di seluruh Sarawak atau dimanapun Dayak berada. Semoga gayu guru geranya mai, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Dan sentiasa jaga diri di musim perayaan ini, sentiasa amalkan SOP. Oke, kali ini saya ingin kongsikan beberapa kisah legenda atau mitos tentang kampung yang disumpah menjadi batu di Sarawak. Mohon maaf kalau ada perkataan yang saya salah sebut sebentar lagi. Dan bagi yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Travel Blog. Oke, jom kita intro dulu. Sekiranya Anda berpeluang menjejakkan kaki ke Borneo Highland Resort di Sarawak, jangan lupa untuk melawat serta melihat sendiri keunikan batu panggah yang dikatakan mirip seperti wajah seorang manusia. Legenda batu panggah. Panggah bermaksud rumah kepala, jadi batu panggah merujuk pada batu rumah kepala yang merupakan lambang kisah cinta terlarang antara dua insan. Kononnya pada suatu ketika dahulu, terdapat dua buah kampung yang saling bermusuhan sehingga kan tiada seorang pun daripada mana-mana penduduk boleh menjejakkan kaki ke sempadan kampung yang lain. Namun begitu, akhirnya terdapat seorang lelaki dan perempuan telah saling jatuh cinta antara satu sama lain. Suatu hari, kisah cinta mereka sampai ke pengetahuan ketua kampung di kampung mereka. Maka satu perintah telah dikeluarkan agar menangkap pasangan kekasih ini sama ada hidup ataupun mati. Mendengarkan arahan tersebut, pasangan kekasih ini telah nikat untuk melarikan diri, namun nasib tidak menyebelahi mereka kerana semasa dalam pelarian, hujan lebat telah turun mencurah-curah membasahi bumi. Akibat hujan yang amat lebat, maka kedua pasangan bercinta ini telah mengambil keputusan untuk berlindung di sebuah rumah kayu. Tetapi rumah yang dimasuki mereka bukanlah sebarangan rumah, kerana ia merupakan sebuah rumah yang digelar rumah kepala. Dikatakan rumah kepala ini menjadi tempat menyimpan kepala dan tengkorak sebagai simbol kemenangan. Tambahan lagi, legenda telah mengatakan bahawa orang perempuan serta kanak-kanak adalah dilarang sama sekali daripada memasuki rumah tersebut. Akibat daripada itu, kilat telah menyambar tepat ke rumah kepala lalu menukarkannya menjadi sebuah batu yang amat besar serta mempunyai wajah persis manusia. Sejurus selepas panahan kilat itu juga, segala pintu keluar dari rumah tersebut telah ditutup dan kedua-dua pasangan itu terperangkap di dalamnya. Akhirnya, apabila orang kampung sampai ke sana, mereka tahulah mereka bahawa pasangan yang dicari mereka itu telah memasuki rumah itu. Kerana perubahan fizikal rumah kepala tersebut, maka rumah kepala terus kekal sehingga sekarang menjadi batu yang diberikan nama batu panggah. Siapa sangka di Malaysia juga terdapat batu seakan-akan mirip seperti batu di Kepulauan Easter. Kisah batu di Sebauh di daerah Bintulu. Kuil Tatukon Sebauh atau juga dikenali sebagai Sebauh Floating Temple adalah sebuah kuil terletak di daerah Bintulu. Seperti namanya, kuil ini umpama sebuah kuil yang terapung di atas air. Pulau di mana ia berada mempunyai kisah seperti bagaimana ia wujud menjadi batu.
Seperti kisah-kisah lain, terdapat berbagai versi untuk kisah ini. Tetapi yang paling terkenal adalah tentang pelaut yang berubah menjadi batu kerana membuat makanan mereka menjadi bahan mainan. Menurut legenda, sekumpulan pelaut berlabuh di sebauh. Tukang masak mereka menyediakan bubur linut atau sago sebagai hidangan. Linut atau sago terkenal dengan teksturnya yang melekit. Kerana teksturnya, para pelaut bermain dengannya dan saling mengejek sesama sendiri. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Ribut hujan batu melanda atas kapal mereka dan mengubah semua benda disentuh menjadi batu, termasuk para pelaut tersebut. Kisah ini dipercayai bagaimana pulau di mana tempat kuil itu berada ini terbentuk. Sumpahan Batu Kading atau Batok Kading. Alkisahnya bermula setelah kematian salah seorang kenamaan atau kelunan Hipun Uma di sebuah kampung yang terletak di daerah Baram. Mengikut adat masyarakat Kayan, mayat seorang Maren Uma hendaklah dikebumikan di dalam salung. Salung adalah sebuah keranda yang diperbuat dari satu batang belian yang besar dan diukir dengan ukiran khas masyarakat Kayan. Di tengah-tengah batang belian tersebut akan terdapat ruang bagi memasukkan tulang-tulang yang tertinggal. Pada asalnya di atas salung ini terdapat satu pondok atau lepau kecil yang dijadikan sebagai pusara sehingga mayat tersebut tertinggal tulang. Tulang-tulang tersebut akan dipindahkan ke dalam lubang yang ada pada batang belian ini. Setelah kematian Maren Uma tersebut, seluruh masyarakat kampung telah mendirikan lungun untuk dijadikan liang lahat bagi Maren Uma ini. Namun, salung atau kubur yang didirikan tersebut tidak dapat didirikan dengan sempurna. Setelah berbincang, seluruh masyarakat kampung telah bersetuju untuk meletakkan sut atau dikenali sebagai korban untuk dikorbankan bagi mendirikan salung atau kubur tersebut agar ianya berdiri dengan teguh. Oleh yang demikian, mereka telah menangkap dan mengorbankan seorang kanak-kanak yatim piatu yang telah kematian bapaknya. Setelah ditangkap, kanak-kanak tersebut telah dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan salung tersebut dihentak di atas kanak-kanak yang dikorbankan tersebut sehingga mati. Perilaku ini dikenali sebagai sut pate. Setelah salung ini didirikan, maka mayat kelunan Maren Uma atau orang kenamaan tersebut diletakkan di atas salung ini. Dengan kematian kanak-kanak ini, ibu mangsa sering bersedih dan terfikir kenapa orang miskin sepertinya sering dipermainkan. Pada suatu hari, ibu mangsa pergi melakukan kerja hariannya untuk menangkap ikan yang dikenali sebagai nyikep. Semasa beliau tengah menangkap ikan, muncul seekor katak yang dikenali sebagai Hae. Beliau pun segera menangkap Hae tersebut dan dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, ibu mangsa telah menjahit baju untuk Hae tersebut dan diletaknya topi atau dikenali sebagai labung dan bah atau cawat pada Hae tersebut agar ianya nampak lucu. Setelah didandan, ibu mangsa pun marah atau bersumpah agar Hae tersebut dapat memberitahu kepada laki tenangan bahawa sekiranya masyarakat kampung tersebut muau atau tertawakan Hae tersebut, maka turunlah hujan batu agar seluruh benda hidup yang terdapat di kawasan boleh bertukar menjadi batu. Secara kebetulan,
Masyarakat kampung tersebut telah menyambut alem-ali. Si ibu ini pun pergi bersama masyarakat kampung tersebut untuk menyambut perayaan ini dan duduk di tengah-tengah tempat orang ramai berkumpul. Si ibu pun berkata di mana beliau ada membawa sesuatu kepada mereka. Beliau pun pergi ke tengah orang ramai dan membuka ajat atau beg yang diperbuat dari rutan. Serentak dengan itu, HE yang terdapat dalam ajat tersebut telah melompat keluar. Melihat HE tersebut didandan dengan sangat lucu, maka seluruh penduduk kampung tersebut ketawakan HE tersebut. Tidak lama selepas kejadian, tiba-tiba cuaca bertukar menjadi gelap dan ribut yang dahsyat yang dikenali sebagai Kelit telah berlaku. Serentak dengan itu, hujan batu pun telah turun menghujani seluruh kampung tersebut. Disebabkan hujan serta Kelit yang sangat dahsyat, maka seluruh bumbung rumah panjang tersebut telah tercabut dan bertebangan secara tiba-tiba tikal atau juga dikenali sebagai berat telah jatuh turun dari atas langit. Mengikut kepercayaan, sekiranya terdapat benda asing yang jatuh dari langit, terutamanya perkakas yang digunakan pakai untuk tujuan harian manusia seperti sabit dan sebagainya, maka itu bermaksud akan berlakunya malapetaka di kawasan tersebut. Melihat kejadian itu, penduduk kampung sedar akan berlakunya malapetaka atau pate bagi kampung mereka. Maka penduduk kampung telah mencari apa sahaja binatang untuk dijadikan korban kepada alam. Penduduk kampung telah menemui seekor anak kambing dan terus diangkat untuk dipersembahkan kepada laki tenangan agar hujan batu tersebut dapat dileraikan. Namun persembahan tersebut tidak dapat melawan Kelit yang telah diturunkan tersebut. Maka secara tiba-tiba seluruh penduduk kampung berserta dengan harta dan rumah mereka telah bertukar menjadi batu. Mengikut masyarakat setempat yang menetap di kawasan Batok Kading ini, mereka masih melihat terdapat kesan sumpahan terhadap penduduk asal kampung tersebut, di mana terdapat beberapa orang manusia serta anjing buruan mereka telah bertukar menjadi batu ketika mereka sedang memburu ketika berlakunya Kelit ini. Oleh yang demikian, sehingga kini mengikut pantang larang atau tukit kaum Kayan, mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk mentertawakan binatang yang mengikut kepercayaan terdahulu. Sekiranya binatang ini ditertawakan, maka mereka akan pergi menghadap laki tenangan untuk mengadu kepadanya bahwa dia dipermainkan mengikut laki tenangan ini. Sekiranya manusia mempersendakan binatang, maka mereka juga mempersendakan dia sebagai laki tenangan. Begitulah kisah berlakunya sumpahan batu kambing atau lebih dikenali sebagai batu kading oleh masyarakat setempat yang terdapat di daerah Telang Usan Barat. Gua Pari-Pari juga digelar Peri Cave. Gua ini terletak berhampiran bekas pelumbungan emas di Bau dan sekitar 40 km dari Kuching. Selain menjadi tarikan pelancong, gua ini juga mempunyai kisah mistik tersendiri. Terdapat beberapa versi cerita ini, tetapi yang paling populer adalah kisah seorang kanak-kanak miskin yang diejek sehingga menyebabkan sebuah kampung disumpah menjadi batu. Menurut legenda, seorang ibu tunggal tinggal bersama anak lelakinya. Mereka berdua hidup dalam serba kekurangan. Walaupun begitu, mereka sangat menyayangi satu sama lain. Ketika perayaan Gawai tiba, budak lelaki itu ingin turut serta dalam perayaan terbabit. Namun, semasa perayaan itu, kanak-kanak tersebut diperlakukan dengan tipu muslihat oleh seorang
penduduk kampung. Marah pada penduduk kampung karena memperlakukan anaknya dengan cara jahat. Si ibu memutuskan untuk membalas dendam. Si ibu mengenakan seekor kucing dengan pakaian yang cantik lalu melemparkannya ke tengah perayaan gawai penduduk kampung tersebut. Melihat seekor kucing memakai pakaian, kesemua penduduk kampung itu ketawa. Tindakan mereka yang mentertawakan kucing itu telah menyebabkan langit mengaum dengan guruh dan menyala dengan kilat. Apabila ribut itu berhenti, ia telah didapati bahwa para penduduk kampung tersebut telah menjadi batu. Ia dikatakan bahwa batu-batu inilah yang membentuk stalagmit dan stalaktit di dalam gua pari-pari. Legenda Kampung Maruk berhampiran lubuk hantu. Cerita ini dikisahkan oleh Maghrib Rock, Reni pertama di Sarawak, menerusi bukunya My Life in Sarawak. Menurut kisah, pada suatu ketika dahulu, terdapat sebuah kampung yaitu Kampung Maruk. Pada suatu hari, seorang gadis pergi memancing ikan dan berjaya menangkap seekor ikan pasit. Apabila gadis ini sedang menyiapkan ikan, salah seekor dari ikan pasit ini melompat dan menyentuh payudaranya. Gadis itu kemudian berkata, "Apa kau buat? Kau fikir kau suami saya?" Gadis itu terus ketawa, dan orang sekeliling yang berada di sana juga ketawa. Penduduk lain yang mendengar kekicauan tersebut turut datang dan ketawa sekali. Tiba-tiba langit di atas bertukar menjadi kelabu dan angin kencang bertiup, disertai kilat. Kemudian sebuah ribut hujan ais melanda. Batu hujan turun tanpa henti dan memukul semua orang termasuk rumah mereka. Setelah itu ia didapati kesemua penduduk kampung tersebut telah menjadi batu kecuali gadis tadi. Walaupun gadis itu berubah menjadi batu, perubahannya hanya sampai ke bahu dan hanya lihil dan kepalanya yang tidak berubah. Bersama dengan seluruh kampungnya, seluruh rumah panjang dan penduduknya jatuh ke sungai. Malangnya bagi gadis itu, dia hidup bertahun-tahun dengan hanya mempunyai batu sebagai tubuhnya. Ramai coba mengakhiri penderitaannya dengan memukulnya dengan pisau, tetapi tidak berjaya. Sehingga suatu hari, seorang lelaki yang mendengar tangisannya datang. Seperti orang-orang lain sebelumnya, lelaki ini berusaha memukul kepalanya dengan kapak dan pedang, tetapi tidak berjaya. Akhirnya dia memukulnya dengan sebuah geledung dan tangisannya akhirnya terhenti. Kepala dan lihilnya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Ia dipercayai Kampung Maruk terletak tidak jauh dari lubuk hantu.